Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat berkumpul lagi pada hari ini, kita dapat bertemu lagi pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita, program kita satu hari satu muka surah Al-Quran seperti yang dipaparkan pada skrin telefon masing-masing. Pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita pada surah Al-Waqi'ah pada ayat 17 sehingga ayat 50 pada muka surat 535. Jadi sahabat-sahabat semua diharapkan dah bersedia dan juga minta tolong share. Sebab apa hari ini kita awalkan sikit. Kejap lagi Ustaz Izwan nak bagi tahulah kenapa kita awalkan sikit pada hari ini. Tetapi diharapkan semua dah bersedia. Semua dah bersedia dan paling penting jangan lupa untuk bantu sharekan live pada hari ini. Sebab takut bila dah start awal kan orang tunggu. Ingatkan tak ada hari ni. Ustaz tak ada kelas ke? Ustaz tak ada kelas ke? Kita kejap lagi Ustaz Izwan nak bagi tahulah. Tapi siap sedia dengan Al-Quran masing-masing. Muka surat 535 insya-Allah kita mulakan awal sikit pada hari ini. Sebelum tu kita buka dulu majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaAllah saya nak persilakan Ustaz Izwan untuk mengatakan sepatah dua kata insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dirahmati Allah sekalian. Seperti mana maklum, kita punya live kita sepatutnya ada live tilawah interaktif pukul 2 hingga pukul 3 petang. Tapi disebabkan ada masalah pada Facebook. Bukan masalah pada internet. Talian internet rasanya tak ada masalah. Cumanya bila kita mula nak ambil pembaca tu, dia internet kita jadi drop. Jadi bila internet drop, dia terus terputus talian. Benda ni bukan berlaku hari ni saja. Sebelum ni pernah berlaku, tetapi bila berlaku kita live semula, dia okey balik. Tapi kali ni kita live bermula dari pagi tadi, siri yang pagi tadi, kita live pun jadi benda sama juga. Jadi tak apa, kita harapkan benda ni tidak berterusan. Mungkin dalam sehari dua ini ada problem, harapnya ke depan kelak isu ni boleh diatasi. Jadi ala kulli hal, saya bagi tahu Ustaz Zul, tak apa kita live awal sikit yang siri satu hari satu muka surat ini. Jadi nanti mungkin Ustaz Zul boleh kupaskan dengan lebih mendalam, dengan lebih detail ayat-ayat yang akan dibacakan, iaitu surah Al-Waqi'ah ya, insya-Allah hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ala kulli hal, dia walau banyak mana pun ujian yang datang, kita mesti bangun lebih daripada ujian itu. Maksudnya, kalau kita jatuh 3 kali, kita bangun 4 kali. Kalau kita jatuh 7 kali, kita bangun 8 kali. Kalau kita jatuh 10 kali, kita bangun 11 kali. Itulah pesanan Buya Hamka. Ya, jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita mengalah. Cobaan akan datang, dugaan akan datang menguji. Dan ini adalah masalah teknikal saja. Masalah yang kita hadapi tadi itu adalah masalah teknikal dan insya-Allah masalah itu akan dapat diatasi dengan kita bersabar dan kita mencari punca-puncanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita nak teruskan bacaan bersama dengan Ustaz Zul. Saya akan temani sekejap. Lepas tu nanti saya akan serahkan sepenuhnya
kepada Ustaz Zul. Tapi sebelum itu harapan saya kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan yang selalu mengikuti pengajian kita, panjang-panjangkan pertemuan kita insya-Allah dengan menekan share. Baik, kita mulakan bacaan ayat insya-Allah. Sama-sama diharapkan dah bersedia buka Al-Quran pada ayat 17. Muka surat berapa Ustaz? 535 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sekarang ini huraian hukum-hukum tajwidnya saya akan serahkan kepada Ustaz Zul untuk menemani anda semua. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat belajar, teruskan belajar. Kepada mereka yang mengikuti tilawah interaktif, insya-Allah kita akan cuba cari jalan penyelesaiannya supaya dapat selesai isu yang kita sedang hadapi di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan yang belum share, saya minta anda bantu share dulu insya-Allah pertemuan kita. Tadi kira awal sikitlah ya. Kita live. Insya-Allah Ustaz boleh bawa Ustaz sampai pukul 4 ya. Insya-Allah live ini panjang sikit. Live petang ni panjang sikit. Yang belum share dulu. Okey tuan-tuan dan puan. Saya serahkan kepada Ustaz Zul untuk bersama-sama menemani anda dalam program pada hari ini insya-Allah. Sekali lagi sebelum itu tuan-tuan dan puan, kalau ada di kalangan anda yang nak belajar mengaji Al-Quran ya, daripada asas, nak perbetulkan sebutan-sebutan huruf, saya dan Ustaz Zul di sini ingin menjemput dan mempelawak anda untuk bersama-sama dengan kami untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Siapa yang belum lagi jadi ahli, insya-Allah saya nak bagi tahu kepada Ustaz dan teman-teman ya, kalau ada di kalangan mereka yang nak jadi ahli cepat Quran tapi tak mampu nak bayar yuran keahlian yang kita kenakan sekali seumur hidup itu, tuan-tuan dan puan boleh hubungi kami, insya-Allah kita cuba cari jalan untuk sponsor anda mengaji secara percuma. Tapi sebenarnya kita bayar, tetapi anda je lah yang tak perlu bayar sebab kita taja anda mengaji kalau tak mampu ya. Kalau mampu boleh join kita, tak mahal pun tuan-tuan dan puan, hanya sekali seumur hidup RM280. Jadi kalau ada yang berminat, nanti boleh komen di bawah nak jadi ahli ataupun WhatsApp kita. Nanti Ustaz Zul akan bagi tahu nombor telefon untuk anda WhatsApp kami ya. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kami di sini akan cuba sebaik mungkin untuk membantu tuan-tuan dan puan insya-Allah untuk sama-sama mencapai cita-cita yang murni, hasrat tuan-tuan dan puan untuk pandai baca Al-Quran dan dapat kuasai ilmu tajwid dengan baik. Baik, silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan teruskan bersama dengan Ustaz Zul. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang kita ucapkan kepada Ustaz Izwan atas bacaan Al-Quran untuk muka surat 535 tadi. Jangan ingat bila dah baca semua dah habis. Tidak, kita baru je nak mulakan program kita pada hari ini. Mungkin tadi saya dah baca satu komen katanya ada hikmah rasanya kot berlaku masalah macam tu tadi tu, supaya apa? Dapat juga tengok saya dan Ustaz Izwan sama-sama mengajar pada hari ini. Tapi Ustaz Izwan dia tak lama dekat sini. Dia tolong baca yang awal-awal je tadi. So untuk kupasan ilmu tajwid satu persatu insya-Allah saya akan terangkan. Dan saya rasa pun sebenarnya mungkin ada hikmah sebab saya pun dapat tarik masa sikit. Saya dapat menerangkan dengan lebih detail lagi pada hari ini insya-Allah. So siapa-siapa yang rindukan bacaan Ustaz Izwan untuk pukul 3 petang, itu dia tadi kita bawakan. Dan jom sama-sama kita nak mulakan pengajian kita, kupasan kita pada hari ini insya-Allah. Setiap hari 3 petang, tapi hari ini mula betul. Siapa-siapa yang tak tahu, bukan program baru, tidak.
bukan program baru, program yang sama, satu hari satu muka surat Al-Quran. Cumanya tadi semasa tilawah interaktif live Ustaz Izwan tadi ada sedikit masalah yang berlaku lah, masalah teknikal. Tapi insya-Allah jangan risau, kita akan teruskan, kita akan cuba cari dekat mana masalahnya dan kita akan cuba selesaikan. InsyaAllah akan berjalan macam biasa. Cuma hari ni je lah kita awalkan sikit. So insyaAllah diharapkan semua dah bersedia. Macam biasa jangan lupa untuk sharekan dulu. Okay, sharekan dulu, baru kita nak mulakan. Jom sama-sama kita mulakan dengan lafaz isti'adzah untuk satu persatu kupasan tajwidnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang pertama untuk petang ini iaitu ayat yang ke-17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Saya bacakan sekali lagi, dengarkan baik-baik satu persatu. Okey. Okey tuan, terima kasih. Okey, baik. Ayat 17 ayat yang pertama. Bismillah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ustaz Izwan dah bacakan tadi dah untuk satu muka surat lah. Tapi saya akan terangkan dengan lebih detail macam biasa yang kita buat pada setiap hari. Jom tengok tuan-tuan dan puan. Yatufu. Yatufu. Tuan-tuan dan puan, huruf ta pastikan tebal lagi daripada huruf ta. Risau dekat sini kita baca dengan huruf ta, terlalu nipis. Yatufu, yatufu. Okey? Yatufu, yatu. Tuan-tuan dan puan boleh dengarkan perbezaan yatu dengan yatu. So, dekat sini huruf ta, yatufu, tebalkan dia, okey? Yatufu alaihim. Alaihim, mim yang bertanda mati, mim yang bertanda sukun, kita matikan dengan jelas. Okey, kita matikan dengan jelas, kita sebut dia dengan jelas dan terang, tidak perlu dengung. Apa hukumnya di sini tuan-tuan dan puan? Hukumnya adalah izharus syafawi. Hukumnya adalah izhar syafawi. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildanum, num, tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan terus bibir, dengungkan dengan dua harakat. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu, jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dengan dua harakat. Okey? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Wildanum mukhalladun. Dun dibaca dengan panjang, 2 atau 4 atau 6 harakat. Man arid lis sukun. Kemudian ayat 18, bi'akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bi'akwa, tuan-tuan dan perempuan, huruf yang selalu kita tak perasan ataupun mungkin ada yang tak tahu. Mungkin ada yang tak tahu. Huruf kaf, tuan-tuan dan perempuan, huruf kaf adalah hamas. Perlu diberikan percikan angin sedikit. Okey, huruf kaf adalah hamas. Jadinya dekat sini jangan sampai jadi kol-kolah. Jangan sampai melantun. Bi'aka wa bi'aka. Kalau bunyi ke tu dia akan jadi
Qalqalah. Bi'akwa, tak nak. Kita nak angin dia sahaja. Angin. Kita tahan sekejap, keluarkan angin sikit. Bi'ak. Nampak? Tuan-tuan perempuan dekat rumah tu pun cuba buat. Jangan dengar tapi tak buat. Cuba sambil-sambil buat. Tengok betul tak? Kalau ada bunyi angin keluar tu, ak. Maknanya betul lah tu. Tapi kalau buat tak ada bunyi angin, tersekat je bi'ak. Ataupun lantun. Bi'ak. Salah lah dekat situ. Okey. Bi'ak. Tanwin tak selari bertemu dengan waw. Jumpa dengan huruf waw, dimuncungkan mulut, didengungkan dengan 2 harukat. Bi'akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Sim, sim. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah, jumpa dengan mim sabdu, rapatkan terus bibir, dengungkan 2 harokat. Kemudian mim, mim, nun kosong bertemu dengan mim sabdu. Tadi tanwin bertemu dengan mim sabdu, ini nun kosong bertemu dengan mim sabdu. Sama je. Dua-duanya idgham ma'al gunnah, dua-duanya bertemu dengan mim sabdu, dua-duanya perlu dirapatkan bibir, dengungkan 2 harokat. So, dekat sini jangan baca macam ni. Bi'akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dengar tak? Wa ka'sim min ma'in. Wa ka'sim min ma'in. Tak cukup kan? Tak sempurna, tak cantik bacaan dia. Wa ka'sim min ma'in. Bukan suruh dengung lama-lama pun. 2 harakat je. Okey? 2 harakat je. Wa ka'sim min ma'in. Baik. Selesai. Ayat 18. Okey jelas setakat ni. Kemudian ayat 19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'u. Jangan pula kita tertukar, tersalah baris. La yasuddu'u, contohlah. La yasudda'u. Tuan-tuan dan puan, tengok baik-baik. Tengok baik-baik, perhatikan baik-baik barisnya satu persatu. Di sini bukan la yasud, tetapi la yusad. Sekali lagi saya ulang, bukan la yasud, tetapi la yusad. Okey? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Anha, nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi, dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Anha wa la yunzifun. Nun kosong bertemu dengan zai, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harokat. Yunzifun. Ikhfa hakiki, tuan-tuan dan puan, jangan sampai kita punya lidah cecah ke lelangit. Cukuplah. Ingat benda tu je cukuplah. Ingat benda tu je cukuplah. InsyaAllah bacaan tuan-tuan dan puan akan betul. Okey? Jangan sampai sebut nun. Sebab apa? Kalau secara normalnya, kalau kita sebut huruf nun, kita akan cecahkan lidah kita dekat lelangit. Barulah jadi bunyi nun tu betul. Nun. N-U-N, nun. Yun, di sini yun. Tetapi disebabkan di sini nun kosong bertemu dengan zai, dia ikhfa, maka ikhfa tidak perlu cecahkan lidah ke lelangit. Biarkan dia tergantung, biarkan dia terapung sahaja. Wala yuzifun.
ولا ينزفون. Dapat Sekali lagi saya ulang. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Selesai ayat 19. Baiklah, alhamdulillah selesai ayat yang ke-19. Kita nak masuk ayat yang ke-20. Tuan-tuan dan puan, selamat datang yang baru saja bersama dengan saya, bersama dengan kita pada petang ini. Selamat datang, selamat belajar dan jangan lupa juga untuk tolong sharekan live kita pada hari ini. Tadi masa mula-mula sekejap, siapa-siapa yang masuk lambat ni kan. Tadi kita mula awal sikit je. Kita mula awal sikit sebab live tilawah interaktif bersama Ustaz Izwan tadi ada sedikit masalah teknikal yang berlaku. Jadi kita mulakan awal sikit. Ustaz Izwan pun join kita sekejap. So tadi sebelum kita kupaskan satu persatu ni, Ustaz Izwan dah bacakan keseluruhan ayat-ayat untuk muka surat pada hari ini. Lepas tu barulah saya jalankan tanggungjawab saya macam biasa, menerangkan, mengupaskan satu persatu hukum tajwidnya. Baik, jadi sahabat-sahabat semua yang masih belum share lagi, minta tolong sharekan live kita pada hari ini insya-Allah. Okey, minta tolong sharekan live kita pada hari ini insya-Allah. Semoga beroleh manfaat, semoga beroleh sesuatu insya-Allah. Jom kita nak sambung ayat yang seterusnya, ayat 20. Bismillah. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma Tuan-tuan dan puan, fokuskan di sini, berikan perhatian. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, hukumnya idgham ma'al gunnah. Yang belakang ni mim sabdu sahaja wajibul gunnah. Nama hukum lain, betul? Nama hukum lain. Tapi disebabkan kedua-duanya ada mim yang bertanda sabdu, maka kena rapatkan bibir kedua-duanya, kena dengungkan dua harakat kedua-duanya. Walaupun nama hukumnya lain, tetapi cara bacaannya sama je. Rapatkan bibir, dengungkan dengan dua harakat. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Baik, run panjanglah. 2 atau 4 atau 6 harakat. Mad arid lis sukun. Jangan berhenti pendek pula. Mimma yatakhayyarun. Mimma yatakhayyarun. Tak boleh. Mimma yatakhayyarun. Kena panjang lah. Run tu kena panjang. Ma'arid lis sukun. Kemudian ayat 21. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Walahmi, ha pedas. Assalamualaikum Pak Su. Ni Acik dengan Haras. Sedapnya Pak Su ngaji. Oh, Haras dengan Acik. Itu anak buah saya. Anak buah saya pun follow tengah sama-sama nak belajar mengaji juga. Alhamdulillah. Dengar sampai habis tau. Acip dengan Haras, dengar sampai habis. Belajar betul-betul. Okey, yang lain-lain pun sama juga. InsyaAllah diharapkan semuanya dapat dapat follow kita, dapat terus sama-sama sampailah ke hujung live nanti insyaAllah. Alright, baik. Kemudian ayat yang ke-21. Ayat 21. Tadi dah baca kan? Walahmi. Ha pedas. Tuan-tuan dan puan, ha pedas. Walahmi. Okey, jangan walahmi.
walahmi. Okey. Walahmi, baca dengan anginnya tu dilembutkan lagi lah. Ha pedas. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Tayrim mimma. Sama je macam tadi. Tuan-tuan dan puan, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah. Okey? Kemudian mim sabdu wajibul gunnah. Hukum lain tetapi cara bacaannya sama. Sebab apa sama? Sebab kedua-duanya ada mim sabdu. Maka wajibul gunnah ke idgham ma'al gunnah ke idgham mislain ke sama je, semuanya kena dirapatkan bibir, dengungkan dengan dua harakat. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Hun dibaca dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harakat mad arid lisukun. Saya lupa apa ni? Dah start cuti sekolah kan? Saya lupa, tak ingat. Ni anak buah saya. Anak buah saya komen ni kat sini sebab dah ada dekat rumah wan dia kan. Mak ayah dia hantar dekat rumah wan dia, asal cuti sekolah hantar rumah wan dia. Wan dia pun bukakan live paksunya ngaji. Dia pun sama-sama follow juga. So yang lain pun sama juga. Hari ni dah mula cuti sekolah kan. Hari Jumaat hari tu rasanya start. So mungkin ada cucu yang balik kampung ke, ataupun ada anak-anak yang bersekolah tu yang tengah cuti ke kan. Sahabat-sahabat semua boleh ajak anak-anak, ajak cucu-cucu untuk sama-sama belajar pada hari ini. Sebab benda ni kita bukan buka untuk warga emas, untuk orang-orang yang dah otai-otai je, tidak. Sebab apa? Saya ajarkan bacaan satu persatu kan. So insya-Allah apa ni, anak-anak yang kecil-kecil yang sekolah-sekolah rendah pun insya-Allah boleh ikutlah. Okey, saya akan cuba go through dengan perlahan. Saya akan cuba jelaskan satu persatu supaya semua boleh faham. Yang kanak-kanak, yang remaja, yang dewasa, yang belia, yang otai, yang warga emas, semualah insya-Allah. Yang paling penting sahabat-sahabat semua jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk sharekan live kita pada hari ini insya-Allah. Muka surat 535 Siapa-siapa yang baru masuk, muka surat 535. Assalamualaikum Ustaz, sedapnya lagu ni, lagu apa ni? Alamak, saya tak belajar sangat lagu-lagu Taranum ni. Saya main bawa ikut sedap saya je lah. Saya rasa saya nak bawa, saya bawa macam tu. Okey. Okey, baik. Kemudian ayat 22, kita bergerak ayat 22. Wa hurun 'ain, wa hurun 'ain. Ha pedas sekali lagi. Wahu, jangan wahu. Tak nak. Wahurun 'ain. Tanwin 69 bertemu dengan ain. Tanwin 69 bertemu dengan ain. Izhar halqi dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Nahwan ke? Adalah sikit-sikit kot. Saya rasa nahwan pun ada sikit, kurdi pun ada sikit. Saya rasa lah. Saya pun tak tahu. Saya main baca ikut sedap saya je lah. Kalau tiba-tiba hari ni rasa-rasa nak bawa nahwan, saya bawalah nahwan. Nak bawa jiharkah, saya bawalah jiharkah. Nak bawa sikah, saya bawalah sikah. Macam tu. Taranum saya sendiri, betul. Apa yang saya rasa sedap, saya baca je lah. Okey. Alright. Kemudian selesai ayat 23 pula. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil
lu'lu'il maknun. Ka jangan baca panjang. Ka jangan baca panjang. Jangan ingat dekat sini kaf alif. Ni Ustaz ada alif ni, bacalah panjang. Ustaz selalu cakap ada alif baca panjang. Tuan-tuan dan puan, tengok baik-baik. Ini bukan alif, ini hamzah. Nampak tak dekat atasnya tu ada kepalanya tu? Ini hamzah, bukan alif. So, jangan baca panjang. Ka'am. Tak boleh, salah, pendek je. Ka'am. Ka'am. Pendek je. Ka'am salil lu'lu'il. 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 Okey, jangan ada yang baca lu'lu'il. Lu'il, lu'il. Ini bukan huruf waw, ini huruf hamzah juga dekat bawah ni. Okey. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Maknun, maknun. Okey, kaf di sini dihamaskan, dianginkan. Maknun, maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Nun panjanglah mad arid lisukun. Kenapa panjang? Sebab ada huruf mad. Mana huruf madnya? Ini huruf waw ni. Waw kosong ni lah huruf mad. So baca dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Selesai ayat 23. Kita masuk ayat 24. Ayat 24. Ayat 24 ayat 24. Bismillah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jaza za. Nampak dekat sini atasnya ada ombak rindu, maka baca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Di sini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Jazaa'an bima mim kecil ekonya ke bawah bertemu dengan huruf ba, hukumnya di sini adalah iklab, dengungkan dengan 2 harakat. Jazaa'am bukan jazaa'um, bukan jazaa'im. Okey, jazaa'am. Apa ni? Hamzahnya berbaris atas. Okey? Baris jangan sampai tertukar. Okey? Baris jangan sampai tertukar. Suara ustaz memang sedap didengar. Bawalah Taranum Jiharkah, insya-Allah. Insya-Allah. Nanti tiba-tiba saya rasa nak bawa lagu Jiharkah, saya bawa lagu Jiharkah. Tiba-tiba saya nak bawa lagu Soba contoh, saya bawa lah lagu Soba. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Tengoklah macam mana dia punya pergi dia. Okey. Bima kanu ya'malun. Ya'malun jangan sampai tertukar jadi ya'lamun. Tuan-tuan dan puan, ya'malun ada maksud dia yang sendiri. Ya'lamun ada maksud dia yang tersendiri. Jangan ingat suka-suka je boleh tukar. Hari ni nak baca ya'malun, esok nak baca ya'lamun, tak boleh. So dekat sini mim datang dulu baru lam. Ya'malun, ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun.
La yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. La yasma'una fiha lagwaw. Tuan-tuan dan puan, fokus, berikan perhatian. Dekat sini tuan-tuan dan puan, jangan baca la'waw, la'waw. Jangan baca huruf ghin. Jangan baca huruf ghin, minta maaf. Jangan baca huruf ain. Dekat situ bukan huruf ain. Nampak tak dekat atasnya ada titik? Nampak tak dekat atasnya ada mata kat sini kan? Ini adalah huruf ghin. Ghin. Lar. Lar. Bukan la. La. Biasanya ada dua kesalahan dekat sini. Yang pertama, dia tersilap pandang. Tak perasan, nampak macam huruf ain, dia baca huruf ain. Kesalahan yang kedua pula, dia memang keliru. Dia memang tak tahu mana satu huruf ain, mana satu huruf ghin. Yang tu bahayalah. Yang tu bahaya. So, dekat sini tuan-tuan dan puan, nampak tak huruf ain dan huruf ghin memang sama dia punya bentuk dia. Yang membezakan dia adalah ada mata di atasnya. Ada titik di atasnya. Kalau ada titik, bermakna ini adalah huruf ghin, ghin, lar, lar. Bukan la, la. Tak nak, salah. Lar, lar. Okey? Lar, waw, wala, waw, wala. Kenapa kena waw? Kenapa tak boleh wan? Lar, wan. Sebab apa? Sebab bertemu dengan huruf waw. Sebab tanwin bertemu dengan huruf waw. Apabila tanwin bertemu dengan huruf waw, kena dengungkan dan kena muncungkanlah. Muncungkan bibir. La waw wala ta'thima. Ta'thima. Jangan baca wala ta'. Sebab apa saya kena tegur benda ni? Sebab ada pattern-pattern orang, huruf hamzah dan huruf ain macam dah tak ada beza dah. Huruf hamzah dan huruf ain macam dah tak ada beza dah. Sama je bunyinya dua-dua. Wala ta'thima, wala ta'. Tak boleh macam tu. Dia bukan wala ta', tetapi wala ta'thima. Wala ta'thima. Okey? Bukan tak, tetapi tak. Tak. Nampak? Dengarkan, bezakan. Tak dengan tak. Okey? Yang betulnya hamzah dekat sini. Wala ta'thima. Baik. Ti, dua harakat mat asli. Ma, mad, iwat, dua harakat. Jangan pula berhenti. Ta'thiman. Tak boleh berhenti macam tu. Nak berhenti. Ta'thima. Ta'thima. Ma-nya dua harakat. Ma-nya dibaca dengan dua harakat. Mad iwat. Kemudian ayat 26. Illa qila salama salama. Illa qila salama salama. Illa, pastikan huruf lam dibaca dengan sabdu, ditekankan. Okey? Jangan ila. Salah. Dekat sini dia ada sabdu illa. Okey? Illa qila salama salama. Jangan pula baca macam ni. Illa qilan salaman salama. Tak apa-siapa yang baca macam tu, rotan diri sendiri. Cubit diri sendiri. Salah tu tuan-tuan dan puan. Tanwin tak selari, bukan tanwin selari. Tanwin selari bolehlah baca lan, man. Tapi tanwin tak selari tak boleh macam tu. Tanwin tak selari kena dengung. Tak boleh
illa qilan salaman salama. Salah. Illa qilan salama salama. La salama salama. Tanwin tak selari bertemu sin, tanwin tak selari bertemu sin. Sama je. Okey, kedua-duanya ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Tuan-tuan dan puan-puan, huruf lam ada alif kecil ya. Selepas huruf lam ada alif kecil ya. Jangan tak perasan, takut-takut ada yang tak perasan kan. Ambil pensel sekarang ni. Ambil pensel, bulatkan dekat sini. Bulatkan dekat sini. Okey, supaya nanti bila kita baca, kita tak baca qilan salama salama. Tak boleh. La-nya panjang. Salama salama. Okey, selesai. Ayat 26. Kemudian ayat 27. Ayat 27. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru saja bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam program kita Satu Hari Satu Muka Surah Al-Quran. Kemudian lepas tu selamat menuntut ilmu juga. Okey, selamat menuntut ilmu, selamat belajar dan jangan lupa untuk bantu share. Saya selalu cakap tolong share, tolong share, tolong share. Sebab apa? Bila kita share, sebenarnya bukan saja dapat bantu saya, bukan saja dapat bantu kami di sini, tapi dapat bantu tuan-tuan dan puan sendiri. Sebab apa? Sekali kita share, orang lain buka Facebook, dapat tengok video kita, dapat tengok live kita, dapat belajar sesuatu, dapat manfaat, dapat berbetulkan bacaan Al-Quran, dapat baca Quran dengan baik. Selagi itulah kita punya pahala kita akan terus mengalir, akan terus berjalan. Walaupun nanti kita dah tak ada dekat atas dunia ini. Okey? Share lah dekat semua tempat yang kita boleh share. Share lah dekat semua tempat yang kita boleh share. Dekat WhatsApp group kita ke, group family ke, group family kecil ke, family besar ke, group saudara-saudara ke, group adik-beradik ke, group WhatsApp ke, group Facebook ke, semualah yang kita boleh share, insya-Allah semoga menjadi bekalan kita lah. Apa lagi yang kita boleh nak bawa? Apa lagi yang kita mampu? Apa lagi daya yang kita boleh buat apabila kita dah tak ada nanti, melainkan amal-amal kebajikan yang kita buat semasa kita hidup. Banyak-banyakkanlah membuat amal-amal kebajikan, banyak-banyakkanlah membuat perkara-perkara kebaikan sementara kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan peluang, masih diberikan waktu untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, insya-Allah. Jangan sampai kita dah tak berkesempatan, jangan sampai kita dah tak sempat barulah kita, ya Allah keluarkan aku, ya Allah aku tak sedia lagi nak mati, ya Allah aku belum buat baik, aku belum solat, aku belum sedekah, aku belum mengaji dan sebagainya. Insya-Allah semoga kita dapat berubah kepada yang lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah, dengan keberkatan Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, insyaAllah kita nak sambung ayat yang seterusnya, ayat 27. Ayat 27. Terima kasih yang dah share. Terima kasih yang dah share. Okey, yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberikan kebaikan. Semoga Allah memberikan pahala atas kebaikan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ayat 27, bismillah. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Wa asha, kena baca short ni dengan tebal. Wa asha, jangan baca wa asha, wa asha. Kalau kita baca wa as, itu akan jadi huruf sin. Sedangkan dekat sini bukan huruf sin, ini huruf short.
Ini huruf shad. Wa asha. Okey, kemudian dekat huruf ha di sini ha pedas, ada alif kecil lah, 2 harakat mad asli. Wa ashabul yamini ma ada ombak rindu di atasnya, dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Yamini ma ashabul yamin. Yamin panjang, jangan pendek. Ashabul yamin, tak boleh, salah, kena panjang. Ashabul yamin. Okey, mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Kalau orang tanya, "Kak, kenapa kena baca panjang ni, Kak? Selalu saya baca pendek je." Macam ni, sebab dekat sini ada huruf mad. Ustaz cakap kalau ada huruf mad kena baca panjang. Mana huruf madnya? Huruf ya ni. Huruf mad ada 3. Alif kosong, waw kosong, ya kosong. Kosong tu apa? Saya selalu cakap kosong, kosong, kosong. Kosong ni maksudnya huruf alif dia tidak berbaris. Huruf ya dia tidak berbaris. Huruf waw dia tidak berbaris. Tengok macam ni. Ini huruf waw juga, tapi berbaris. Jadi ini bukan huruf mad. Okey? Apa lagi contoh? Huruf ini, huruf alif hamzah ni berbaris. So bukanlah huruf mad. Huruf mad ni dia kosong, dia tidak berbaris. Ni nampak ni. Ada ya kosong. Nampak? Ini ya, nampak? Ini ya juga. Ini pun ya juga. Tapi ini ya ni ya yang berbaris. So bukan huruf mad. Ya yang ni ya kosong, tidak berbaris. Inilah ya huruf mad. Inilah ya huruf mad. Okey? Alright. Jelas Nah, saya harap dapatlah kat situ penerangan huruf mad. Basic, paling basic sekali dalam ilmu tajwid. Baik. Kemudian ayat 28. Fi sidrim makhdud. Fi sidrim makhdud. Fi sid. Yang ni tuan-tuan dan puan, bukan huruf fa sahaja tau. Yang ni bukan huruf fa sahaja tau. Takut-takut ada yang tak tahu kan. Bukan tak tahulah. Takut-takut ada yang keliru kan. Yelah, mungkin mata pun dah kelabu-kelabu. Baca Quran pun dah kena macam ni, dekat-dekat. Dah tak nampak rabun dekat kan. Ini bukan huruf fa sahaja. Kalau huruf fa sahaja dia macam ni. Okey, ni dia punya bulat. Lepas tu dia macam ni je. Sak. Bulat kepala dia, lepas tu ekor dia terus. Yang ni tuan-tuan dan puan tengok, dia ada macam bengkok sikit sebab dia bersambung dengan huruf fa, huruf ya. Huruf fa bersambung dengan huruf ya. Fa, lepas tu dia ada macam ni. Fa, lepas tu dia ada macam ni. Sebab dia bersambung dengan huruf ya. Ya kosong. Bila bersambung dengan huruf ya kosong bermakna huruf mad. Huruf mad kena panjang 2 harakat. Mad asli. Fi sidrim sida. Jangan baca macam ni. Jangan baca macam ni. Fi sidrim makhdud. Sangat-sangat pelik. Sangat-sangat pelik, sangat-sangat janggal, sangat-sangat tak sedap bunyinya. Kenapa saya cakap tak sedap? Sebab bacaannya salah. Sebab bacaannya salah. Tuan-tuan dan puan, kita ni kan, walaupun kalau kita tak pandai melagukan bacaan, walaupun kita tak pandai bertaranum, tapi kalau kita baca tajwidnya betul, panjang pendeknya betul, dengungnya cukup 2 harakat, qalqalahnya kita lantunkan dengan baik, bacaan kita akan jadi sedap. Bacaan kita akan jadi sedap. Tak perlu nak baca sedap-sedap pun, tapi kalau bacaan kita, tajwid kita semua betul, bacaan kita akan jadi sedap. Okey? Fi sid.
Jangan fi sidrim, tak nak. Fi sidrim makhdud. Rim, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al gunnah, jumpa dengan mim sabdu, tak payah pening, tak payah fikir apa-apa lagi, terus rapatkan bibir, dengungkan dengan 2 harokat. Dengungkan dengan 2 harokat, dibaca dengan dengunglah. Okey, kemudian dud di hujung ni dilantunkan. Kenapa kena ada de? Sebab ada huruf qalqalah. Makhdud. Macam tu. Okey, kena ada de kat belakang kena ada de. Kalau dekat sini salah, dekat sini confirm salah, dekat sini confirm salah. Nampak tak? Dia 3 ayat yang belakangnya sama. So dekat sini kena betulkan, insya-Allah dekat sini pun betul, dekat sini pun betul juga. Kenapa bila hujung ayat disebut ma'arid li sukun, bila ada alif, waw dan ya, tapi bukan disebut ma asli? Baik, soalan yang cantik. Tapi benda ni sebenarnya penjelasan dia kita akan jelaskan dengan lebih lanjut, dengan lebih panjang, dengan lebih detail lah kalau masuk kelas lah. Sekarang ni saya boleh bagi tahu sekali lalu je. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya mad asli dengan ma'arid li sukun dia dekat-dekat sama je. Yang membezakan dia, mad asli ni dia dekat tengah-tengah ayat. Mad asli ni dia dekat tengah-tengah ayat. Contoh macam ni. Ya minima. So, mi ni jatuh hukum mad aslilah 2 harakat. Tetapi, kalau misal kata kita berhenti dekat sini. Wa ashabul yamin. Kita tak berhenti kat sini. Kita berhenti min dekat sini ni. Min. Maka, dia akan jadi ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun dia terjadi yang pertama apabila kita berhenti. Tak semestinya dekat hujung. Dekat tengah-tengah pun kalau macam ni dia akan jadi ma'arid li sukun juga. Dan ma'arid li sukun ni yang membezakan dia dengan ma asli. Ma'arid li sukun apabila kita baca dengan 2 harakat sepatutnya mi dekat sini. Tetapi di hujungnya ada lagi satu huruf yang mana kita sukunkan dia. Kalau kita sambung, dia akan jadi macam ni. Ya minima, ya mi, 2 harakat. Ya minima. Lepas tu ni tu kita hidupkan dia baris bawah. Ya minima. Tetapi kalau kita berhenti, kita akan panjangkan lagi ya kosong ni dan kita akan matikan nun baris bawah ni jadi tanda baris. Jadi baris mati. Jadi baris sukun. Yamin. Yamin. Dia akan jadi ma'arid li sukun. Macam tu. So, yamin yang ni pun ma'arid li sukun. Tapi misal kata kita nak sambung. Kita tak nak berhenti. Kita baca. Ashabul yamini fi sidrim. So, mi yang ni akan jadi ma asli juga. Sama macam ni. Dia namanya sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Dia asalnya dia tak ada tanda sukun pun. Tapi bila kita matikan dia, dia akan jadi sukun. Bermakna sukun yang mendatang. So, daripada ma asli, dia jadi ma'arid li sukun. Nama pun ma'arid li sukun. Sukun. Sukun yang mendatang. Macam itulah. So, macam mana? Boleh menjawab soalan ke tak? Saya harap menjawab soalan lah. Harap menjawab soalan lah. Dan juga itulah saya tak dapat nak terangkan betul-betul detail sangat-sangat sekarang ni. Sebab apa? Kita pun ada lagi ayat nak teruskan kan. Cumanya itulah. Kalau tuan-tuan dan puan nak belajar betul-betul dengan lebih detail, dengan lebih terperinci lagi, saya sarankan, saya ajak, saya syorkan kepada semua untuk jadi ahli cepat Quran. Jadi ahli, kita akan terangkan betul-betul. Satu-satu tu detail sangat. Sebab apa? Kita bagi buku, kita bagi video, kita bagi konsultasi, kita bagi nota, kita bagi latihan. Semua tu kita akan bagi untuk sesiapa yang jadi ahli cepat Quran. Sesiapa yang berminat nak jadi ahli cepat Quran, boleh WhatsApp nombor sebelah saya. Siapa-siapa yang berminat untuk jadi ahli cepat Quran dengan bayaran cuma RM280 bayar sekali sahaja seumur hidup, boleh WhatsApp dekat nombor sebelah saya ni.
WhatsApp dekat nombor sebelah saya ni. Okey. Baik. So tadi dekat sini macam mana saya cakap dekat hujung kena lantun qalqalah kubra kan. Makhdud. Kena ada de. Sama juga macam dekat sini. Wa talhim mandud. Kena ada de juga. Sebab tu saya cakap, kalau dekat sini kita baca mandud, confirm dekat sini kita baca sama. Mandud juga. Dekat sini pun kita cakap mamdud juga. Kena ada qalqalahnya. Nak jadi ahli, alhamdulillah. Puan Sarimah nak jadi ahli kan? Puan Sarimah boleh WhatsApp nombor sebelah saya kalau Puan Sarimah tak tahu macam mana nak WhatsApp sekarang kan, ambil kertas, catatkan dulu nombor dekat sebelah saya ni. Nombor telefon sebelah saya ni, ambil kertas, catatkan dulu nombor, nanti dah habiskan, terus WhatsApp lah ataupun terus call je bagi tahu nak jadi ahli. Okey. Baik. Sini tadi fi sidrin makhdud. Kena ada de Kemudian wa talhim mandud. Sekali lagi. Wa talhim, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al gunnah, jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Kemudian ikhfa hakiki, dud, lantunkan dekat hujung ni qalqalah kubra. Okey, dud, akan ada de kat situ. Baik, wa dhillim mamdud, wa dhillim, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al gunnah, rapatkan lagi bibir, dengungkan dengan dua harakat. Lim, lim, wa dhillim mamdud, dud, lantunkan lagi qalqalah kubra di hujungnya. Selesai ayat 30, ayat 30. Kemudian kita bergerak ayat 31. Ayat 31. Bismillah. Wa ma'im maskub. Wa ma'im maskub. Wa ma dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat di sini. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Kemudian im, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan mim sabdu, dirapatkan bibir lagi, dengungkan dengan 2 harakat. Wa ma'im maskub. Sekali lagi, nampak dekat belakang ada huruf ba, huruf qalqalah, lantunkan qalqalah kubra. Maskub. Wa fakihatin kathirah. Wa fakihatin kathirah. Jangan wa fakihatin kihatin, tin, tak nak. Tanwin tak selari bertemu dengan kaf. Wa fakihatin kathirah. Ta marbutah apabila berhenti, tukarkan menjadi huruf ha. Ha simpul. Tak payah tukar banyak-banyak. Tak payah nak panjangkan lah, apalah, tak payah. Sekadar tukarkan sahaja. Macam mana kita nak berhenti kat sini? Kita tukarkan ta marbutah menjadi huruf ha. Ha simpul.
wa fakihatin katsirah. Katsirah. Roh. Okey? Jangan katsirats. Katsirats. Tak boleh. Katsirah. Katsirah. Macam tu. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Maqtu. Maqa. Lantunkan qalqalah sughra. Jangan baca macam ni. La maqtu. La maqtu. Tak nak. Salah. Huruf qaf mati, qalqalah. Qalqalah kena lantun. La maqtu. Okey? Jangan la maqtu. Tak nak baca macam tu. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tiu. Tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah, dengungkan dua harakat. Atiu wala mamnu'ah. Mamnu'ah. Okey, tukarkan ta marbutah di sini menjadi huruf ha. Ha simpul. Mamnu'ah. Kemudian ayat 34. Wa furushim marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Wa furushim shim. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah. Okey, dengungkan dua harakat, rapatkan bibir. Wa furushim marfu'ah. Masih lagi tukarkan ta marbutah menjadi huruf ha. Marfu'ah. Dan juga pendek pendek sahaja. Jangan katsira. Salah. Mamnu'ah. Salah. Marfu'ah. Salah. Okey, yang betul katsirah. Mamnu'ah. Marfu'ah. Macam tu. Baik, kemudian ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Sekali lagi saya ulang, dengarkan baik-baik. Inna ansha'nahunna insya'a. Inna nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Kemudian na dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Di sini mad jaiz munfasil. Ansha. Jangan an. Inna ansha. Salah. Sebab apa salah? Sebab kita punya lidah tu kita naikkan dekat dalam langit. Salah. Okey, dia kena terapung. Ansha'nahun. Na ni ada alif kecil tau. Na ni ada alif kecil. So baca dengan panjang dua harakat ma asli. Nahunna. Hunna. Nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Insya. Sama macam tadi. Tapi yang ni ansya, ini insya. Tukar baris je. Tetapi nun kosong bertemu shin masih lagi sama. Ikhfa hakiki. Kemudian sya dibaca dengan panjang. Insya'a. Tuan-tuan dan puan, tolong berikan perhatian. Tolong fokus baik-baik. Sebab apa?
Ramai lagi yang tak tahu. Masih ramai lagi yang tak tahu dekat sini. Dia berhenti macam mana? Insya. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab tengok huruf hamzah ni di atasnya ada tanwin. Ada dua baris di atas. Ada dua baris di atas. Maka cara berhenti dia bukan kita matikan. Insya. Salah. Yang betulnya adalah insya'a. Boleh tuan-tuan dan puan? Siapa-siapa yang masih baca salah dekat sini, sila perbetulkan. Sila betulkan mulai hari ini. Jangan lagi baca macam tu. Tuan-tuan dan puan, apabila ada dua baris di hujung, dua baris di atas. Okey? Atas dua baris atas sahaja. Kalau dua baris tu baris bawah, tanwin baris bawah, tak payah. Tanwin baris depan, tak payah. Ini ceritanya kalau tanwin tu baris atas sahaja. Kena baca A tu berapa harakat? 2 harakat. Okey, sekali lagi saya ulang. Tak nak insya. Tak nak. Macam mana yang betul? Insya'a. Boleh? Boleh? Okey, baik. Kemudian ayat 36. Faja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abkara. Hunna. Dengungkan nun sabdu di sini 2 harokat. Hunna ab. Lantunkan qalqalah sughra. Tak nak abkara. Salah. Abkara. Kama asli ra mad'i wat 2 harokat. Bila berhenti jadi mad'i wat ke? Bunyinya macam mad iwad, tetapi nama hukumnya masih lagi mad wajib. Nama hukumnya masih lagi mad wajib, tetapi cara bacaan sama macam mad iwad. Sama macam ni lah. Abkara. Tak boleh. Abkara. Tak boleh macam tu. Abkara. Ra-nya kena 2 harakat. Sama macam ni. A-nya pun kena 2 harakat juga. Dapat Alhamdulillah. Baik, kemudian ayat 37. Uruban atraba. Uruban. Tanwin selari. Sebut dengan jelas. Sebut dengan terang. Jangan uruban. Bukan main panjang lagi dengungnya kan. Padahal dekat sini tanwin selari je. Tanwin selari. Sebut dengan jelas, sebut dengan terang lah. Selari Ini selari, nampak ni. Dia punya baris dia macam ni. Kalau tak selari macam ni. Yang tak selari macam ni. Yang ni selari, nampak beza kan? Yang selari izhar halqi, tak payah dengung, jelas. Uruban ban ban. Uruban atraba. Ba mad'i wat lah. Mad iwad. 2 harakat lagi, kita berhenti kat sini. Li ashabil yamin. Panjang. Min ma'arid disukun. 2 atau 4 atau 6 harakat. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu. Idgham al-ghunna. Jumpa dengan mim sabdu, tak payah pening-pening, terus rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Tullatum minal awwalin. Lin mad arid lisukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa sullatum minal akhirin. Wa sullatum. Sama macam ni. Tullatum. Ni pun sama. Tullatum
minal akhirin. Kenapa A ni kena baca panjang? Kerana hamzahnya duduk dekat tengah-tengah, duduk dekat celah-celah. Apabila hamzahnya duduk dekat tengah-tengah, dekat celah-celah dekat sini, terus baca dengan 2 harakat. Minal akhirin. Jangan minal akhirin, salah. Minal akhirin. Kemudian ayat 41. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimal. Wa sad tebal. Wa ashabus shimal. Bush. Terus masukkan dekat sini sabdu alif lam syamsiah. Bush. Bushimali ma. Mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ashabus shimal. Ayat yang sama berulang. Ayat yang sama je berulang Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kemudian fi samumi wa hamim. Fi samumi miu. Tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. Dengarkan 2 harakat. Samumi wa hamim. Mim man arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa dhillim min yahmum. Wa dhillim lim lim. Wa dhillim. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat idgham ma'al gunnah. Kemudian nun kosong bertemu dengan ya. Nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah juga. Tapi jumpa dengan ya, nak kena buat apa? Kena senyum. Kena senyum. Wa dhillim min yahmum. Ha pedas. Yahmum. Mum man arid disukun. Baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. La baridin wala karim. La baridin. Ridiu. Dengungkan 2 harakat. Idgham ma'al gunnah. Ridiu wala karim. Rim man arid disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Innahum nun sabdu wajibul gunnah. Dengungkan 2 harakat. Innahum kanu qabla dha. Jangan baca qabla. Tak nak. Lantunkan dia. Qalqalah sughra. Qabla. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Fin. Ma'ari disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Wa kanu ka ma'asli. Nu mad asli 2 harakat. Yusirruna 'alal hinsil. Nun kosong bertemu sa, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Hinsil 'azim. Ma'ari disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Wa kanu yaqulu. Ka mad asli. Nu mad asli. Ku mad asli. Lu mad asli. Nampak? Ada alif kosong, ada waw kosong, ada waw kosong, ada waw kosong. Itulah dia mad asli.
Aiza, a tak panjang, i tak panjang. Aiza, a tak panjang, i tak panjang. Aiza mitna wa kunna, nun sabdu wajibul gunna, dengungkan dua harakat. Kemudian na mad asli ada alif kosong selepasnya dua harakat. Turabau, turabau. Idgham ma'al gunnah, dengungkan dua harakat. Turabau wa idhaman. Tanwin selari bertemu dengan hamzah, izhar halqi, baca dengan jelas dan terang. Idhaman ainna, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Lamab'usun, lamab, lantunkan qalqalah sughra. Jangan lamab, tak nak. Lamab'usun. Sun, mad arif disukun, 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian ayat 48. Awa'aba'unal awwalun. Awa'aba, teng 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 teng. Awa'aba. Jangan baca macam ni. Awa'aba, teng 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 teng. Salah. Awa'aba, teng 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 teng. Awa'aba. A tak panjang, wa tak panjang, a yang ni panjang. Macam yang saya selalu cakap. Saya selalu cakap, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu cakap macam ni kan? Kalau hamzah tu duduk selari dengan huruf mad, kita baca pendek. Kalau hamzah tu duduk sebelum huruf mad, kita baca panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini beza dia? Kenapa A yang ni kita baca panjang? Kenapa A yang ni kita baca pendek? Sebab hamzahnya duduk di atas ataupun selari dengan huruf mad. Kenapa A yang ni kita baca panjang? Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf mad. Nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini? Okey. Sedap tengok ustaz minum air. Air masak je, air masak je. Okey, suaranya apa? Suaranya dah orang cakap dah nak hilang. Dah start sakit tekak dah. Sebab tadi kita mula awal sikit kan. Pukul 2.30 kan. Ni dah cakap 1 jam setengah dah lebih kurang. Okey. Kemudian A yang ni pendek. Kenapa? Sebab dia duduk selari. A yang ni panjang. Kenapa? Sebab dia duduk sebelum. Okey. Kemudian U yang ni. Kenapa kita baca pendek? U yang ni. Kenapa kita baca pendek? Sebab hamzahnya duduk selari. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Okey. Sebab itulah kita baca macam ni. Awa'aba'unal. Kita tak baca awa'aba'unal. Sebab tu saya selalu cakap macam tu. Okey. So pegang benda ni baik-baik. Pegang benda ni baik-baik. Kalau hamzah tu duduk selari dengan huruf mad, kita baca pendek je. A yang ni pendek. A yang ni panjang. U yang ni pendek lah. Okey. Awa'aba'unal awwalun. Okey. Sebutan teng 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 yang ustaz laungkan bukan sekadar sebutan tetapi bermakna. Betul. Betul. Dia bukan teng 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 kosong. Dia teng 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 ada maksud. Ada makna dia. Kalau teng tu sekali je, teng satu harakat. Kalau teng dua harakat. Itu yang saya buat teng 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 tu. Supaya sahabat-sahabat semua boleh bezakan lah. Mana satu harakat, mana dua harakat. Kenapa saya kena buat macam tu? Kenapa saya kena buat macam tu? Sebab masih ramai lagi yang
salah baca panjang pendek. Masih ramai lagi baca salah panjang pendek. So, kenalah buat macam tu supaya terang, supaya jelas. Okey, baik. Kemudian ayat 49. Bismillah. Qul innal awwalina wal akhirin. Qul innal nun sabdu wajibul gunnah. Dengungkan dua harakat. Qul innal awwalina wal akhirin. Nampak tak? Kenapa A ni kena baca panjang? Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf mat. Mana huruf mat? Inilah. Ini huruf mat ni, huruf alif sebenarnya ni. Kalau hamzahnya duduk dekat atas huruf mat, duduk selari, barulah kita baca pendek. Tapi disebabkan hamzahnya duduk sebelum huruf mat, kita baca panjang. Samalah konsep dia macam atas ni tadi. Okey, baik. So, A ni panjang lah. Qul innal awwalina wal akhirin. Macam tu. Kesian Ustaz nak kasih faham. Nak kasih faham mengaji sampai sakit tekak. Semoga Allah gantikan dengan ganjaran pahala yang banyak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak doanya. Saya pun sebenarnya doakan benda yang sama juga. Okey, supaya penat lelah, supaya setiap titisan peluh, tak adalah peluh pun okey je. Cumanya sakit-sakit tekaknya, suaranya saya menjerit, membebel dan sebagainya. Semoga setiap yang saya lontarkan, semoga setiap kata-kata ataupun kupasan-kupasan yang saya lontarkan, saya keluarkan ni, setiap tu ada pahala yang dinilai, yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Sebab kerja ni kan satu ibadah kan. Kerja tak kisahlah kerja apa, tak semestinya ustaz ustazah je. Kerja apa? Doktor pun ibadah, engineer pun ibadah, apa lagi? Guru pun ibadah. Bidang IT, bidang perbankan, bidang apa semua pun sebenarnya nama pun bekerja, semuanya adalah ibadah. Suri rumah sepenuh masa pun ibadah juga. Semua kerja, semua perkara yang kita buat adalah ibadah kalau kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ya, insya-Allah akan dinilai, akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ayat yang terakhir, ayat 50. Bismillah. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La lantunkan qalqalah sughra. La majmu'una ila miqa. Jangan baca mika. Bukan mika, miqa. Miqati yaumin ma'lum. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat idgham al-gunnah. Jual kuih pun ibadah kan Ustaz? Ibadah. Jual kuih pun ibadah. Jual apa pun ibadah. Benda-benda yang halal lah kan. Makanan ke apa-apa ke kan. Bila kita jual, niat kita nak bagi orang dapat makan. Bila dapat makan, dia sihat. Dia dapat tenaga, dapat beribadah kepada Allah. Kita pun dapat pahala. Itu pun dah kira ibadah juga. Okay. Yaumim ma'lum. Lumat arid li sukun dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Alhamdulillah, selesai sampai ayat yang ke-50. Kita nak ulang sekali lagi bacaan satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Semoga Ustaz sihat tak sakit tekak, amin. Saya selalu doa benda yang sama. Semoga saya tak sakit tekak. Sebab apa? Pekerjaan saya ni memang memerlukan tekak. Memang memerlukan suara. Bila dah tak sihat, bila dah sakit tekak, bila dah sesema, bila dah demam dan sebagainya, memang mengganggulah. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak-banyak doanya. Semoga sahabat-sahabat semua pun sama juga. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, siapa-siapa yang tengah sakit dan sebagainya, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Baiklah, insyaAllah sebelum kita tamatkan live kita nak recap balik, kita nak baca balik satu muka surat penuh bersama-sama. InsyaAllah, semoga terus bersemangat. Kita nak ulang bacaan satu muka surat penuh bersama-sama. InsyaAllah kita mulakan dengan lafaz isti'adzah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang kita sama-sama dapat pelajari pada hari ini, apa yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Jadi saya harap supaya sahabat-sahabat semua pulang pada hari ini tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi pulang dengan membawa ilmu, membawa manfaat yang sama-sama baru kita dapat sebentar tadi, insya-Allah. Semoga Allah meredai, semoga Allah merahmati majlis ilmu kita pada setiap hari, insya-Allah. Semoga Allah satukan kita semua, semoga Allah mempertemukan kita semua sekali lagi nanti dalam syurganya yang tertinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, insya-Allah sahabat-sahabat semua, itulah tadi apa yang sama-sama dapat kita pelajari pada surah Al-Waqi'ah muka surat 535. Jadi saya nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, semua yang komen, semua yang tolong tuliskan poin-poin penting dekat ruangan komen, semua yang tolong share dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak atas kebaikan, atas jasa tuan-tuan dan puan-puan semua. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan sahabat-sahabat semua kesihatan yang baik, kesihatan yang berpanjangan. Sekarang ni kalau ada siapa-siapa yang tengah sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga Allah mempermudahkan urusan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, sesiapa yang berminat untuk nak mendaftar sebagai ahli cepat Quran, boleh WhatsApp nombor kami di bawah ataupun nombor sebelah saya ni, 011-1621-7797. Cuma RM280 sekali bayaran sahaja. RM280 sekali bayaran sahaja kepada sesiapa yang mungkin nak belajar tapi tak mampu, nak minta tajaan, nak belajar secara percuma, insya-Allah kami akan carikan tajaan untuk anda belajar secara percuma. Kalau ada antara sahabat-sahabat semua mungkin ada rezeki yang lebih, nak kongsikan rezeki bersama, nak infakkan harta di jalan Allah, nak memberikan tajaan kepada ibu bapa, kepada anak, kepada cucu, kepada adik-beradik, kepada kawan-kawan, pun sama juga boleh WhatsApp nombor yang sama, 011-1621-7797. Simpan nombor telefon ini sekarang. Ada apa-apa urusan pun boleh WhatsApp nombor ini. Apa-apa urusan boleh WhatsApp nombor ini, 011-1621-7797. Sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih yang hadir pada hari ini. InsyaAllah jangan lupa malam ini jam 9 malam dekat page yang sama, tonton live tilawah interaktif bersama dengan Ustaz Izwan Ahmad. Dan esok insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral, kita akan bertemu lagi pada waktu yang sama, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu. Segala yang baik itu datangnya dari Allah, yang silap dan salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf, dan saya akhiri dengan hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa dia? Ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi,
numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaidah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.